Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Kita sambung pada malam ni kitab Isyahul Afrah. Masih lagi di awal, masih lagi di permulaan muqaddimah. Kita berhenti pada muka surat 5 bawah sekali, yang jawi. Yang jawi. Muka surat 5 bawah sekali. Yang rumi tu mana? Rumi. Yang rumi 19 bawah sekali juga. Kitab Isyahul Afrah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan pada tafsir qaulihi ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Kat situ bawah sekali tu, kira muka surat 5 bawah sekali. Mana sebelum ni kita membincangkan berkaitan dengan menakutkan orang yang tak semayang. Ada dua, orang yang tak semayang ni ada dua maksud. Maksud yang pertama, tak sembahyang dengan maksud tak semayang lah. Yang kedua, maksud tak semayang maksudnya meninggal. Yang pertama, maksud tak semayang tu tak semayang pada waktu itu. Yang kedua, maksud tak semayang adalah sembahyang yang lama-lama tak qada. Dia nama tak semayang juga. Jadi ada dua lah, ada dua maksud kat situ. Sama ada meninggalkan sembahyang sekarang ataupun tidak qada sembahyang yang lama-lama. Ini adalah satu bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Itu maksud orang meninggalkan sembahyang. Dan kita faham macam-macam sebelum ni, iaitu sembahyang Jumaat jangan ditinggalkan sebesar-besar bala, sebesar-besar terlebih keji. Dari segala keji-keji adalah tinggal sembahyang. Kemudian sembahyang berjemaah juga jangan ditinggalkan, kerana dia akan menyesal nanti. Orang yang berjual beli sehingga tak sembahyang, hati-hati orang ni, ada ancaman dalam Quran. Nabi pun ancam, dan panjang menyesalnya. Nanti orang tak semayang ni, atau orang yang tak semayang sekarang, ataupun orang yang tak qada semayang yang lama-lama yang ditinggalkan, dia akan panjang sesalannya sangat panjang. Kemudian tempatnya di neraka Jahim dan neraka Hawiyah, dan tambah lagi satu, neraka Saqar. Dalam kitab kita neraka Jahim dan Hawiyah je, dengan tambah satu lagi, neraka Saqar. Kemudian cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib
Dia menceritakan tentang Anas bin Malik juga menceritakan tentang qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Sayyidina Umar, ada 3 cerita yang kita cerita sebelum ni lah. Yang pertama Sayyidina Ali punya riwayat, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, yang ketiga Anas bin Malik. 3 orang cerita berkaitan dengan orang tak sembahyang ni, yang kita bahas sebelum ni lah. Okey, habis. Itu yang kita bincangkan sebelum ini. Masuk pada muka surat 5 bawah sekali, sambung lagi menakuti orang yang tak sembahyang ni. Dan pada tafsir qaulihi ta'ala, mana ayat Quran ni, surah apa ni? La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Surah Maryam. Ya, surah Maryam. Ayat mana ayat dia? Ayat 87. Ayat 87. Tu dalam bulatan 87 tu ya. Ayat 87 surah Maryam. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Tapi dia tak bagi maksud dia. Ada maksud tak? Tak ada maksudnya. Kena cari sendirilah maksud dia. Yang bermaksud, mereka tidak berhak mendapat syafaat Nabi kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Itu maksud dia. Jadi apa maksud ayat Quran surah Maryam ayat 87 ni? Mereka tidak berhak mendapat syafaat. Syafaat itu pertolongan. Mereka tidak berhak mendapat pertolongan kecuali orang yang telah ada perjanjian dengan Tuhannya. Tu la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Tu maksud dia. Apa benda tu? Mereka takkan dapat syafaat, pertolongan kecuali mereka yang ada perjanjian di sisi Tuhannya. Apa maksudnya? Tu Nabi yang bagi tahu. Ayat Quran kata gitu. Perjanjian apa? Perjanjian apa kita dengan Tuhan? Yang kata kalau kita ada perjanjian dengan Tuhan barulah berhak dapat syafaat ni. Apa? Perjanjian apa benda? Tu kat bawah tu. Dalam kitab kita tak tulis makna, tapi dia tulis maksud terus. Sabda Nabi SAW, iaitu sembahyang 5 waktu. Itu maksud perjanjian. Perjanjian tadi tu maksudnya sembahyang 5 waktu yang fardu. Dan sabda Nabi SAW difardu oleh Allah atas segala hamba. Difardu oleh Allah atas segala hamba. Allah telah memfardukan, mewajibkan atas segala hamba. Kemudian selepas daripada tauhid akan sesuatu yang terlebih kasih daripada sembahyang. Maksudnya kat sini Allah telah memfardukan sembahyang. Okey, dia kata Allah telah memfardukan sembahyang. Maknanya perkara itu penting. Allah telah memfardukan sembahyang kemudian daripada tauhid. Maknanya tauhid nombor 1 lah juga. Dari segi tauhid dia nombor 1, dia lebih pada sembahyang. Tauhid lebih daripada sembahyang. Sebab tu dia kata kemudian daripada tauhid, selepas tauhid. Jadi tauhid jangan lupa, kena mengaji tauhid, kena kenal Tuhan yang kita sembah. Sebab dia nombor 1, dia bukan nombor 2. Tapi kita biasa dengar sembahyang nombor 1 kan. Kalau sembahyang baik, baiklah segalanya. Kalau sembahyang buruk, buruklah semuanya. Dia akan sebut juga di bawah tu nanti. Maknanya sembahyang, apa-apa hal sembahyang. Sembahyang adalah ibadah zahir yang nombor 1. Ya, betul. Ibadah zahir nombor 1 sembahyang. Tapi ibadah batin nombor 1 tauhid. Kalau tak ada tauhid, sembahyang tak guna. Tak gunalah sembahyang macam mana kuat sekalipun, tak ada tauhid, tak guna langsung sembahyang tu. Walaupun sembahyang tu penting, tapi dia duduk nombor 2. Sebab tu dia fardu oleh Allah atas segala hamba kemudian daripada tauhid. Isyaratlah tu. Jadi tauhid duduk nombor 1. Ada tauhid, pasti kita akan masuk syurga. Janji Allah. Ada tauhid, garanti masuk syurga. Orang sembahyang tak ada garanti masuk syurga. Tak ada garanti. Yang adanya mudah-mudahan boleh masuk syurga. Tapi ada tauhid, garanti masuk syurga. Kita nak syurga. Maksudnya ada tauhid, garanti masuk syurga tu adalah ada tauhid, jika banyak dosa, masuk neraka dulu, last sekali baru masuk syurga. Tu maksud garanti tu. Bukan garanti masuk syurga tu masuk direct. Tak semestinya. Kalau dia tak ada buat maksiat, tak ada dosa-dosa, malah pahalanya lebih banyak daripada dosa, masuk direct lah ke syurga. Tapi kalau banyak berlambat dosa, tauhid ada, tapi dosa pun berlambat, masuk neraka dulu.
masuk dalam ke Jahannam dulu, lepas dibakar semua dosa-dosa tadi, kemudian masuk ke syurga. Jadi nak masuk syurga tauhid, bukan sembahyang. Sembahyang ni kerana kita ni hamba. Bila kita hamba, kita kena sembah Tuhan kita. Itu tanggungjawab kita dekat Tuhan kita, iaitu kita kena sembah Tuhan kita. Sebab kita hamba. Sembah tu sembahyang. Tapi tauhid duduk nombor satu. Tauhid duduk nombor satu. Jadi sebab tu dia kata gitu. Jadi maknanya sembahyang ni duduk nombor dua jugalah, bukan duduk nombor satu. Malah kalau kita tengok rukun Islam pun, mengucap 2 kalimah syahadah dulu, lepas tu baru sembahyang, lepas tu baru puasa, zakat, haji, kan? Jadi tauhid adalah terpenting. Jangan sekali-kali jemu belajar tauhid, tak faham belajar lagi, tak faham belajar lagi, tak faham belajar lagi, dah faham pun belajar sampai mati. Takut switch. Elok-elok dah tauhid betul jadi tak betul. Bimbang, takut gitu. Sebab tu belajar sampai mati tauhid ni. Sembahyang tak payah belajar sampai mati. Dah pandai, sembahyang lah. Sembahyang tu sampai mati. Belajar sembahyang tak perlu sampai mati. Dah pandai cukup dah. Belajar puasa cukup lah. Lepas tu amalkanlah puasa tu sampai mati. Tapi belajar stop lah, dah pandai nak belajar apa. Tapi kalau tauhid, belajar sampai mati. Kerana tauhid ni nombor satu. Dan jika ada sesuatu, jika ada sesuatu terlebih kepadanya daripada sembahyang, niscaya diperbuat ibadah dengan dia segala malaikat. Jadi dari segi ibadah zahir, sembahyang duduk nombor satu. Bila sembahyang duduk nombor satu, maka dia paling lebih sekali lah. Dia kata kat sini, dia kata jika ada yang lebih daripada sembahyang, jika ada yang lebih daripada sembahyang, yang lebih afdal daripada sembahyang, ibadah zahir ni, niscaya diperbuat ibadah dengan dia segala malaikat. Kalau katakanlah katalah bukan sembahyang nombor satu. Nombor satu zahir, nombor satu keseluruhan tauhid, nombor satu zahir adalah sembahyang. Jika bukanlah sembahyang nombor satu, ada yang lain, katakanlah ada yang lain, dia kata kat sini mesti malaikat buat. Sebab malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat dia akan buat maksimum nombor satu. Jadi kalaulah ada yang lain, mesti malaikat buat. Dan dia kata kat sini, kerana setengah daripada mereka itu, malaikat ni rukuk dan sujud dan berdiri dan duduk. Sembahyang tu, sembahyang cara dia. Sembahyang kita himpunan daripada sembahyang malaikat. Itu sembahyang kita. Sedangkan malaikat dia sembahyang. Bila malaikat buat, maknanya dia nombor satu lah. Sebab tu malaikat buat. Kalau ada yang lain nombor satu, malaikat akan buat yang itu. Jika haji itu nombor satu, katalah haji nombor satu, malaikat akan buat haji. Bukan malaikat, semua malaikat akan buat haji. Sedangkan malaikat tertentu je yang buat haji. Sebahagian malaikat dia tak buat haji, dia adalah buat ibadah lain. Tapi semua malaikat akan buat satu benda ni, iaitu sembahyang. Cuma cara dia lah, sembahyang cara dia. Jadi menandakan sembahyang tu nombor satu, sebab malaikat buat. Malaikat yang buat haji, ada malaikat yang tak buat haji. Maknanya malaikat yang tak buat haji tu kuranglah sikit. Sedangkan malaikat tu nombor satu buat ibadah pada Allah. Macam ni dia boleh jadi kurang? Yang buat haji, jika haji itu nombor satu, yang malaikat yang buat haji tu okey lah, sebab dia duk buat yang ibadah yang terbaik. Habis malaikat yang tak buat haji, dia duk kurang lah. Mana boleh malaikat kurang? Tu maksud dia kat situ. Dia kata kalaulah ada malaikat, ada yang lebih baik ataupun lebih afdal daripada sembahyang, pasti malaikat buat. Malaikat mana ni? Semua malaikat akan buat. Tapi kata setengah daripadanya rukuk, sujud, berdiri, duduk sembahyang. Dan dikatakan bahawasanya segala yang sembahyang daripada malaikat yang di dalam 7 petala langit itu dinamakan segala mereka itu khuddamur rahman, khadam Tuhan lah. Dan membesar mereka itu dengan yang tersebut atas segala malaikat. Okay? Diriwayatkan Muaz bin Jabal, ni cerita pasal Muaz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah, dia cerita pada malam Nabi Isra' dan Mi'raj. Ini bulan ni lah, tak lama dah, 27 Rejab dah. Saya duk baca kitab Isra' Mi'raj dah separuh dah.
online Zoom. Boleh follow lah nanti Zoom kat Facebook ada link nanti. Pukul 3 petang. Yang mana Isra' Mi'raj, ketika Isra' Mi'raj, Muaz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah cerita, Nabi dia naik pada langit yang pertama, dia tengok malaikat sedang berzikir. Sejak mula dia diciptakan sampai kiamat berzikir aja. Langit yang kedua, malaikat sedang rukuk. Itu aja kerja dia, rukuk selama-lamanya sampai kiamat maksudnya. Langit yang ketiga, malaikat semua bersujud. Langit yang keempat, tasbih, bertahlil ada juga. Langit kelima, keenam bertakbir, bertahlil, ketujuh malaikat mengucap salam. Itu aja kerja dia, salam, salam, salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Semua salam. Ada malaikat mengucapkan salam, ada malaikat itu aja sampai kiamat bertakbir, ada malaikat bertahlil, ada malaikat bertasbih, ada malaikat rukuk, ada yang sujud, ada yang duduk. Gitu sampai kiamat. Semua perbuatan malaikat tadi, ketika Nabi Isra' Mi'raj nak ambil semayang kan, dapat 50 jadi 5 semayang tu. Sembahyang, cara semayang tu semua yang Nabi tengok malaikat buat. Maknanya kita sembahyang ni adalah gabungan daripada sembahyang malaikat. Sembahyang malaikat. Sebab tu sembahyang ni kalau tinggal tu dosa besar, hukum dia bunuh kan, kita sebut sebelum ni. Dan disebutkan sesiapa yang mengerjakan solat 5 waktu, dia dapat pahala seumpama ibadah malaikat yang 7 petala langit tadi tu. Besarnya pahala. Banyaknya pahala. Habis malaikat ada berapa puluh ribu. Duk semayang, banyaklah pahala dapat. Banyak lah. Betul? Rugilah Allah gitu. Tak ada. Kadang-kadang orang kata, takkanlah banyak sangat. Dengan semayang je pun dapat sampai pahala malaikat 7 petala langit. Dah malaikat pula beribu-ribu duduk semayang, tak beribu juta, tak tahulah. Takkan dengan semayang 5 waktu dapat pahala banyak tu. Ini kerajaan Allah, bukan kerajaan Malaysia, tak ada duit. Kerajaan Allah, kerajaan tak pernah miskin. Sikit tu, sikit aja dapatlah banyak tu. Ada orang tak setuju, dia kata banyak sangat. Banyak sangat fadilat, banyak sangat pahala tu. Apa risaunya? Perbendaharaan Allah tidak pernah kurang. Walaupun banyak mana pun. Okey, habis itu sikit. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sebaik-baik hamba itu segala mereka yang diamat-amati dan mengintai-ngintai akan matahari dan bulan dan segala bayang-bayang bagi kerana zikrullah, mengingati Allah, yakni bagi kerana sembahyang dan apa-apa ibadah. Kata Abu Darda, sebaik-baik hamba yang sentiasa mengintai dan mengamati matahari dan bulan. Kenapa? Matahari dan bulan dan bayang, dan segala bayang. Bayang-bayang tu lah, bayang-bayang. Kenapa 3 benda ni kata Abu Darda? Kerana zikrullah. Zikrullah tu mengingati Allah, ataupun untuk beribadah. Kenapa? Kenapa sebaik-baik hamba sentiasa mengintai matahari, mengintai bulan, mengintai bayang ni? Kenapa? Apabila Allah mewajibkan kita solat, kita diminta untuk dongak ke langit untuk melihat matahari dan tunduk ke bumi untuk melihat bayang. Dan pada bulan Ramadan kita diminta untuk tengok bulan, anak bulan. Termasuklah raya anak bulan. Sebab tu ada 3 di sini disebut oleh Abu Darda. Yang pertama, tengok matahari. Matahari, kalau tengok matahari, dia berkaitan dengan maghrib. Terbenamnya matahari masuk maghrib kan. Jadi kena perhati matahari. Dan subuh, terbitnya fajar masuk subuh, maka kena tengok matahari juga. Sebab tu sebaik-baik hamba melihat. Cuma kita tak tengok matahari, kita tengok jam. Sebab tu kita tak terasa, tak berapa rasa feeling semayang. Kalau zaman dulu jam ni apa, 100 tahun tak, 200 tahun lepas tak ada kot jam. Ada? Saya tak tahulah bila dicipta jam. Maksud dicipta jam, semua pakai guna jam.
Rasanya 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 300 tahun lepas tak ada kot. Wallahualam. Tapi baru je jam ni. Sebelum ni diorang semayang ni, kalau ada jam sekalipun, biasa barat lah buat jam kan, biasa ada jam sekalipun, tak semua orang pakai. Jadi nak semayang macam mana? Orang dulu 300, 400, 500, 600, 1000 tahun dulu, macam mana semayang? Dia akan tengok matahari ketika nak maghrib, ketika maghrib dan ketika subuh. Dua. Bila tengok matahari, okey, dah terbenam semayang maghrib. Esok tengok, lama-lama masa dia tengok, baru nampak kebesaran Allah. Sebab tengok matahari. Kita tengok jam tak nampak lah. Tak rasa lah. Bukan kata salah, tak salah, tak rasa. Tak rasa kita sembah Allah, tak rasa betul-betul jadi hamba sebab kita tak tengok matahari. Kalau kita tengok matahari tu ada, maka jatuh, kita akan terfikir, hari-hari dia jatuh memang elok je jatuh gitu. Tak pernah pun pukul 7 petang tak gelap-gelap, pukul 8 tak gelap, pukul 9 tak gelap, pukul 10 tak gelap, pukul 11 baru gelap. Pernah gitu? Di Malaysia lah, di tempat lain mungkin pernah, di Malaysia tak ada. Setiap hari sama je. Lari pun sikit-sikit aja. Ish, hebat. Baru nampak kehebatan Allah. Macam tu juga subuh. Pukul lebih ke 5 lebih tu dah perhati, okey, naik fajar dah keluar. Fajar dah keluar. Semayang. Fajar dah keluar. Duduk main pukul 5.30, 5.45, 6 suku, patah balik pukul 5.30 apa subuh. Tak pernah pukul 8, pukul 9 tak nampak lagi matahari. Duduk gelap lagi. 9 pagi. 10, pukul 11 baru ada baru terang. Baru nak sembahyang subuh pukul 11. Tak pernah pun jadi macam tu. Hebatnya Allah. Buat tu, memang tepat pada waktunya. Baru terasa kehebatan solat subuh. Tapi kita bila kita tengok jam, kita tak ada rasa. Macam tu juga tengok bayang dua semayang. Tengok bayang. Pertama semayang Zuhur dengan semayang Asar. Semayang Zuhur tengah-tengah panas tu, lebih kurang pukul 12 pukul 1 gitu, kita pacak kayu, ada bayang-bayang, sehingga bayang-bayang dipanggil gelincir. Bayang-bayang gelincir matahari dia panggil. Bayang-bayang tu nampak sikit aja, iaitu dah gelincir, maka masuk Zuhur. Bila kita pacak kayu bayang-bayang memanjang sehingga sama panjang dengan kayu yang kita pacak dan lebih sikit, maka masuk Asar. Kita tengok Allah bayang ni, kita ni macam bayang Allah ajalah. Kita ni ada, Allah pun wujud, kita pun wujud. Bila kita tengok bayang, kita fikir, lepas tu sembahyang Asar, terasa apa? Kita wujud, Allah juga wujud. Samalah wujud kita dengan Allah? Tidak. Wujud kita seumpama bayang, tajalli daripada Allah sahaja. Bukannya wujud kita wujud sebenar, bukan wujud hakiki. Wujud kita wujud yang diwujudkan, ada yang diadakan. Kalau tak ada yang mengadakan kita, kita tak ada. Tapi wujud Allah adalah wujud hakiki. Kita umpama bayang saja. Tengok bayang. Bukan semayang Asar terasa. Tapi kita tengok jam. Jadi tak rasa lah. Sebab tu dia kata kat sini, yang terbaik adalah sama juga bulan. Bulan apabila orang yang berpuasa, puasa yang sunat adalah puasa ayyamul bid, hari putih. 13, 14, 15. Nak tengok 13, 14, 15, tengok bulan juga. Tapi sama juga kita tengok kalender. Macam mana nak rasa? Kena belajar juga benda ni. Kalau boleh tengok, bulan elok bulan molek berapa hari bulan? Tengok 13, 14, 15 hari putih, sunat puasa. Maka kita tengok 13, 14, 15, sunat puasa. Tengok bulan tu pula, ya Allah, bulan purnama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Telah datang bulan purnama. Teringat Nabi bila orang Madinah dia syair ketika disambut Nabi hijrah tu. Sebab tengok bulan purnama, tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama. Bila kita tengok bulan purnama, teringat. Lepas tu kita puasa, terasa. Tapi kita samalah, tengok kalender, tengok handphone, hari putih, puasa. Kurang lah rasa sikit. Boleh, bukan tak boleh. Macam tu juga puasa ayyam musud, hari hitam, sunat puasa juga. Hari hitam 27, 8, 29 ataupun 27, 8, 29 ataupun 28, 29, 30. Tengoklah dia ada 30 ke 29 bulan Islam. Macam mana nak tahu hari hitam tu? Tengok bulan, iaitu tak ada bulan langsung, gelap gelita. Ayyamul bid, nampak bulan. Bulat 3 hari tu memang seumpama bulat betul-betul purnama. Sebenarnya yang tepat tu yang 14, 15 tu kan. Tapi 13 pun dah kira bulat juga. 13, 14, 15. Ada bulan.
hari hitam sunat puasa 3 hari juga. Langsung tak ada bulan, gelap gelita. Sebab tu dia panggil hari hitam. Hari putih sebab cahaya bulan tu. Macam mana nak sunat puasa ni? Tengok bulan. Tu dia kata bulan ni tu, Abu Darda tu. Sama juga hari bulan Ramadan, tengok bulan, anak bulan. Kita sama juga, tengok TV. 8.30 pengumuman. Mohon besar raja-raja, esok puasa, lusa puasa. Ada rasa? Tak ada rasa. Sebab kita dah ilmu yang diabaikan. Patut kena tengok. Kena cubalah. Jangan biar gitu. Tak salah pun. Sebab tu yang terbaik orang yang sentiasa mengamati, mengintai matahari, bulan dan bayang kerana zikrullah, kerana mengingati Allah, yakni kerana sembahyang. Macam tu juga ketika kita sembahyang, kita diwajibkan menyebut Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Yang lain semua jadi kecil bila kita nak sembahyang. Pangkat besar jadi kecil, keturunan mulia jadi hina, kaya jadi miskin, pandai jadi bodoh, kuat jadi lemah. Bila Allahu Akbar. Allah tu kan, Allah Maha Besar, yang lain semua jadi kecil. Aku cerdik ni jadi bodoh. Cerdik, yelah cerdik kat luar dah boleh buat macam-macam, menega, laku apa semua. Kaya ni Allahu Akbar, miskin. Sebab wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku dengan Tuhan sekalian alam. Takkan nak belagak kaya lagi. Banyak pangkat tinggi, Allahu Akbar, tak ada pangkat. Sebab apa? Kita akan letak kepala kita, cerdik kita, otak kita yang kita tak pernah bagi orang duk main tolak-tolak kepala kita. Nak main apa, gurau-gurau badan, kaki boleh lagi. Tapi kepala jangan. Main tolak kepala, gocoh. Oh, jangan. Ketika sembahyang kita letak bawah daripada tempat keluar najis. Tempat keluar najis tu hina, kita letak bawah ketika sujud. Kenapa? Allahu Akbar, kita jadi hina. Kita kena ada rasa gitu ketika sembahyang. Jadi kata Abu Darda, sebaik-baik hamba sentiasa mereka yang diamat-amati dan mengintai-ngintai. Apa maksud mengamati dan mengintai? Maksud dia tunggu sembahyang. Sebab tu dia panggil mengintai. Mengintai dari tirai kamar. Dia mengintai. Intai. Bila intai maknanya tak masuk lagi. Intai. Dah masuk. Atau mengamat-amati. Kejap. Tinggi. Okey, dah masuk. Kan mengamati. Dengan maksud menunggulah. Menunggu. Bukannya dah masuk tu biar aja, bukan. Tunggu masuk waktu. Itu yang terbaik. Itu maksud diamat-amati dan mengintai-ngintai. Tunggu. Menjadikan solat itu full time, bukan part time. Jadikan sembahyang itu full time. Yang lain tu part time. Apa dia? Berkeluarga, part time. Full time, sembahyang. Apa lagi? Kerja, part time. Jangan jadikan kerja kita full time. Jadikan kerja kita part time. Habis tu yang full time apa? Sembahyang. Cuma sembahyang sehari 5 waktu je. Mana boleh sembahyang lebih? Sembahyang fardu lah, mana boleh lebih? Sunat tu tak wajib. Ni cerita yang wajib. Jadi di antara menunggu kerja full time kita, iaitu sembahyang, kita kerja lah. Kita kerja. Bukannya kita kerja selit-selit kerja tu kita sembahyang. Bukan, terbalik. Tak boleh kena sembahyang, kerja juga kena sembahyang. Tak. Bukan gitu. Kerja kita sembahyang. Itulah kerja kita, sembahyang. Habis tu kerja cari makan, itu duduk di tengah-tengah kerja full time kita. Jadi mana yang part time? Kerja kita yang cari makan tu lah part time. Sebab Allah dah tentukan rezeki kita kan. Jadi kerja tu part time, yang full time tu sembahyang. Macam apa maksud kerja full time, sembahyang tu full time? Menunggu sembahyang. Bukannya alamak banyak kerja, sembahyang pukul 4 lah, sembahyang Zuhur. Bukan. Itu kita jadikan sembahyang kita part time. Sepatutnya tak boleh kena sembahyang, kan ada kerja. Sembahyang kan full time. Kerja kan part time, sembahyang dulu, sembahyang. Tapi boleh ke buat sekarang ni? Cakap boleh tak kita nak buat orang yang kerja? Orang yang kerja pun tak boleh buat. Sebab dia terikat pula dengan kerja, dan malah tak berdosa pun nak solat pukul 4. Janji jangan keluar waktu kan. Tak berdosa, bukan kata berdosa. Tapi dia kata kat sini, Abu Darda kata sebaik-baik hamba. Maknanya kita bukan sebaik-baik hamba lah. Ngaku lah, tu je.
Bukan kata salah nak sembahyang pukul 4, sembahyang Zuhur, tak salah. Cuma kita bukan sebaik-baik hamba. Tak boleh mengaku lah kita sebaik-baik hamba. Sedangkan kita nak kena jadi sebaik-baik hamba. Jadi orang yang boleh buat gitu, dia adalah sebaik-baik hamba. Dia jadikan sembahyang dia full time. Dia jadikan selain daripada sembahyang part time. Apa saja semua part time. Part time ni bila? Ketika nak menunggu sembahyang satu lagi, nak buat apa? Takkan nak nganga gitu aja. Tidur. Tidur lah. Tapi bila nak masuk waktu, kerja. Kerja kejap je. Apa? 10 minit. Kalau sembahyang jemaah, setengah jam kan? Setengah jam je. Kalau jemaah, bukan masuk setengah jam sembahyang, campur jalan pergi semua, setengah jam je. Setengah jam, 5 kali sembahyang, baru 2 jam setengah. Ada lagi untuk kita buat part time, ada lagi 24 jam kan, ada lagi 21 jam setengah. Ui, tak cukup lagi nak buat part time 21 jam setengah. Full time kita 2 jam setengah aja. Itu pun kalau sembahyang setengah jam. Itu kalau sembahyang jemaah lah. Menunggu-nunggu. Jangan jadikan sembahyang kita part time. Jadikanlah sembahyang kita full time, yang lain tu part time. Kawan ajak, jom gini-gini. Oh tak boleh, aku ada kerja. Kerja apa sembahyang? Sebab dia ajak pukul 1:30 tengah hari. Tak boleh, sorry ada kerja. Kita tak gitu. Kita kalau ada kerja, betul kerja cari makan, baru kita kata ada kerja. Cari makan, kita nak pergi belikan apa, bot sampai dah pukul 3. Contoh pukul 3 bot sampai. Nak pergi beli. Kawan ajak, jom pukul 3. Tak boleh, aku ada kerja. Iaitu kerja makan. Makan tu maksud ambil ikan. Beli ikan. Ada kerja. Okay. Sedangkan pernah tak kita gini, jom makan lunch, makan tengah hari 1:30. Oh sorry, ada kerja. Kau kerja apa? 1:30 sembahyang. Nak cakap itu, kena cakap gitu. Jom pukul 4:30, 4:40 pergi mana? Minum. Jom minum kejap. Sedap kopi, nampak kopi mesin kopi tadi. Sedap. Jom 4:30, 4:40 dia ajak. Oh sorry lah, tak boleh, ada kerja. Kena kata ada kerja gitu. Dia kata, kerja apa? Sembahyang asal. Habis kalau pukul 5 suku, 5 suku tak ada kerja. Sepatutnya gitu. Tapi kita tidak. Bila kita kata ada kerja, ni kerja cari makan berkaitan dengan dunia. Apa ni? Sebaik-baik hamba. Tak nak buat pun tak apa, janji sembahyang dalam waktu, janji sembahyang, jangan lebih waktu. Sembahyang biar daripada awal sampai akhir tu jangan keluar. Alright. Tapi janganlah mengaku sebaik-baik. Kita cerita sekarang sebaik-baik. Dan diriwayatkan pertama-tama, barang yang dihisap atas hamba, barang yang dihisap hamba atasnya, pertama yang dihisap bila ni? Pada hari kiamat. Itu sembahyang. Nombor 1 sekali dihisap sembahyang. Sama dia juga tadi, boleh dobek, iaitu maksudnya ibadah zahir. Ibadah batin yang pertama sekali dia cek adalah akidah tauhid. Akidah cek dulu. Tak ada akidah, tengok fahaman salah, bukan ahli sunnah wal jamaah, berdosa besar. Habis. Sembahyang tak cek dah. Fahaman yang menyebabkan jadi kufur. Walaupun di atas dunia orang kata dia Islam, tapi bila cek balik pahaman dia ni pada mahsyar ni, rupanya pahaman kufur, pahaman orang kafir. Mana tahu? Dalam mana orang tahu? Dia seorang lah tahu. Bila cek pahaman orang kafir, tak payah sembang sembahyang lah. Tak payah. Habis. Tak guna semua. Yang ini jika akidah betul. Right. Okey. Baru cerita sembahyang. Pertama-tama tu maksud pertama barang yang dihisap, maksudnya yang dihisap sembahyang tu adalah barang yang dihisap tu dengan maksud ibadah zahir. Ibadah zahir, bukan batin. Pada hari kiamat iaitu sembahyang. Maka jika didapatkan sembahyangnya sempurna, diterimakan sembahyangnya. Jika sembahyangnya itu diterima oleh Allah dan diterima, maka diterimakan segala amalnya yang lain. Dia punya zakat, dia punya puasa, dia punya haji, apa semua ibadah, dia punya tolong orang, dia punya sedekah, apa semua, okey, masuk, boleh terima sebab sembahyang. Tapi sebelum nak cerita sembahyang, akidah dalam satu situ. Akidah mantap, akidah tepat, sembahyang tepat dan diterima oleh Allah, yang lain semua terima.
Okey, segala amalannya. Dan jika didapatkan dia kurang, maksud kurang tu tiada diterimakan dia, tak terima, tak diterima, tak diterima sembahyang dia, dan tiada diterima segala amalnya. Amal lain semua tak terima juga. Sembahyang tak terima, amal lain tak terima. Cuma sebab akidah dia betul, syurga juga. Kalau banyak sangat dosa, masuk neraka dulu, tapi lepas tu masuk syurga. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Ini sebenarnya dan diriwayatkan, maknanya ni hadis. Hadis dia tak sertakan muka surat 6 tu kan, tak disertakan muka surat 6 tu, tapi saya dah cari, saya jumpa hadis ni. Hadis yang berkaitan dengan diriwayatkan pertama-tama barang yang dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab oleh daripada seorang hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Fa in salahat salahalahu sairu amali. Apabila solatnya baik, diterima, maka seluruh amalnya pun baik, semua diterima. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalaulah solatnya rosak, tak diterima, semua amalannya tu rosak, tak terima juga. Tu hadis sebenarnya tu. Dan sabda Nabi SAW bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hai Aba Hurairah. Kerja Abi, kerja Abba, kerja Abu. Yang ini sebenarnya kena faham bahasa Arab sikit. Dari segi kaedah bahasa Arab sikit baru faham kenapa ada kena Abi Hurairah, Aba Hurairah, Abu Hurairah. Kita Abu Hurairah lah, kita jarang cakap Abi kan, kita Abu Hurairah. Dia bergantung kepada apa dia panggil, kata sendi sebelum Abu Hurairah dalam bahasa asal. Tapi dalam kitab kita Abi kejap, hai Aba Hurairah, kejap Abi Hurairah. Kenapa Abi Hurairah? Kalau ikut bahasa asal, ada an kat depan. Bila ada an kat depan, maka Abu tu jadi baris bawah. Dia panggil huruf jar, harfun jar. An tu, dia fi, an, ba, macam-macam lagi, rubba. Jadi bila ada an, Abu tu jadi Abi, baris bawah, sebab ada an. Jadi sebab tu Abi Hurairah. Tapi kita bahasa Melayu mana kira Abi semua Abu kan. Tapi dia terjemahkan Abi juga. Patutnya Abu lah semua bahasa Melayu. Bahasa Melayu mana ada, jika ada an ataupun ada bagi sebelum Abu Hurairah kan bagi, maka kita kena baca Abi. Ada tak bahasa Melayu punya grammar gitu? Mana ada. Kita bagi lah kata sendi. Lepas tu Abu Hurairah lah, kenapa pula nak Abi? Bahasa Arab tak? Kalau dia ada huruf jar, majrur dia, huruf jar, selepas pada tu baris bawah. Selepas huruf jar, baris bawah. Jadi kalau lah an, Abu asal, kena baris bawah Abi. Okey, sikit lah. Sebab tu lain. Jadi Abi ke Abba ke Abu sebenarnya bahasa Arab punya cerita. Kita patutnya sebut Abu saja, sebab kita bahasa Melayu kan. Hai Aba Hurairah, Aba pula, menyuruh oleh kamu akan ahli kamu, ahli itu keluarga lah, dengan sembahyang. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan dikau dengan rezeki daripada sekira-kira tiada dapat engkau kira-kirakan dia. Suruhlah anak isteri keluarga kita sembahyang. Dengan suruh sembahyang tu, maka Allah akan bagi rezeki kat kita yang kita tidak sangka-sangka lah, dan banyak tidak terkira. Tidak terkira. Okay. Dan membenarkan demikian itu firman Allah Ta'ala. Rupa ada firman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini surah apa? Taha ayat 132. Taha ayat 132. Artinya suruh olehmu akan ahli kamu, keluarga kamu, dengan semayang, dan kamu sabar atasnya. Kena sabar. Wastabir 'alaiha. Kenapa nak kena sabar? Allah dalam Quran suruh juga zakat, tak ada suruh sabar pun. Suruh juga berkata-kata mulia, respect ibu bapa, tak suruh sabar pun. Yang suruh respect.
Maksudnya cakap dengan qaulan karimah, dengan perkataan yang mulia dekat ibu bapa, dan bersabarlah dengan ibu bapa. Tak ada. Tak ada suruh sabar pun. Yang suruhnya, jika dia dalam peliharaanmu ibu bapa ni, maka kamu cakap yang baik-baik. Jangan cakap lebih kurang. Bila nak nyanyuk sebagainya, jangan cakap lebih kurang, cakap baik-baik. Tak ada cukup. Dan hendaklah kamu bersabar. Tak ada. Sedangkan jaga orang tua, tambah lagi ke yang nyanyuk ni, kena banyak sabar. Tapi tak sebut pun. Tapi dalam sembahyang ni sebut wa'mur ahlaka bis-salah, suruh sembahyang keluargamu dan sabar. Maknanya suruh sembahyang ni ataupun sembahyang ni susah, bukan senang. Tambah-tambah ahli keluarga kita nak suruh sembahyang susah. Boleh senang, isteri, anak. Anak senang, tu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, cucu, cicit, anak saudara, keluarga kita lah. Mesti ada sangkut. Sebab dia mesti sabar untuk suruh tu. Wastabir 'alaiha, kena sabar. Tiada kami berarti akan kamu akan rezeki. Jangan risau pasal rezeki. Jangan risau. Kami memberi rezeki akan kamu. Macam ni ayat dekat bawah. Kalau kita baca direct, kalau saya baca sendirilah kan, wa'mur ahlaka bis-salah, suruh oleh ahli kamu sembahyang, wastabir 'alaiha, dan kamu sabar ke atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tak minta rezeki dekat kamu. Bukan kami, Allah tak minta rezeki. Maksudnya sembahyang. Lagi kau sembahyang, lagi aku kuat, kata Allah. Tak. Lagi kau sembahyang, lagi aku kaya, kata Allah. Tak. Kami tak minta rezeki kat kamu. Tu maksud dia. Tapi dia kata tiada kami berarti akan kamu akan rezeki. Bolehlah, itulah maksud dia. Okey. La nas'aluka rizqan, kami tak minta pun rezeki kat kamu. Kau semayang ke tak semayang ke, Allah tetap gitu juga. Maha berkuasa tetap maha berkuasa, maha kaya tetap kaya juga. Bukannya dengan semayang Allah makin berkuasa. Tak. Makin kaya. Tidak. Kami tak minta rezeki. Betul? Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki, kata Allah. Bila sebut kami tu maksud Allah yang beri rezeki. Kenapa sebut kami? Kenapa ramai? Allah dengan maksud Allah perintahkan malaikat. Betul? Jadi kami ya. Kenapa guna perkataan kami? Kerana nak bagi tahu hebatnya kerajaan Allah. Hakikatnya semua Allah buat. Bukannya Allah memerlukan malaikat tu untuk tolong. Malaikat tak ada, teruklah Allah, penat. Tidak. Bukan yang faham itu. Bukan. Allah mencipta malaikat nak bagi tahu berkuasanya dia mencipta banyak malaikat dan mereka akan buat kerja. Hakikatnya Allah yang buat semua. Sebab tu dia istilah kami. Dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan ada satu lagi ayat lain, surah Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sama juga, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sembahyang itu penolongmu. Sama juga, sabar, sembahyang ada dua juga. Yang tadi wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, sembahyang dan sabar juga. Yang ini ayat surah Baqarah ni wasta'inu bis-sabri was-salah, sama juga. Sebab sembahyang mesti suruh sabar. Dan sesungguhnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, sembahyang ni sangat berat, kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk saja, orang yang menunggu-nunggu sembahyang aja. Jadi memang sembahyang ni susah nak buat. Kadang-kadang ada orang start sembahyang umur 40, ada orang start sembahyang umur 50, ada orang start sembahyang umur 60, ada orang start sembahyang umur 20. Kira awal tu, umur 20 tu. Jarang sangat orang start sembahyang baligh. Umur berapa? Kalau baligh umur 12 start sembahyang, tak tinggal-tinggal dah. Jarang sangat. Sekarang ni lagilah. Zaman sekarang ni lagilah baru start umur 40 sembahyang. Nak bagi tahu beratnya sembahyang tu. Dan berkata Ata al-Khurasani, tiada daripada hamba yang sujud ia bagi Allah Ta'ala satu sujud pada satu tempat daripada segala tempat bumi, melainkan mensaksi tempat itu baginya, jadi saksi tempat tu pada hari kiamat, dan menangis tempat itu atasnya pada hari matinya. Kita ni nak biar kita ada tu dirasai,
Dan kita tak ada diingati, tangisi. Kita nak gitu. Kita nak gitu. Bila kita ada tu, orang sedar, orang nak kita ada dengan orang. Dan bila kita tak ada, kita nak orang menangis ataupun orang terasa kehilangan kita. Kita tak nak kehilangan kita tidak dirasai, malah disyukuri. Lagi marah lampau. Teruk kita tu. Alhamdulillah, meninggal lah. Alhamdulillah. Tak adalah pecah-pecah rumah dah depan ni. Tak nak gitu. Tak nak gitu. Jadi kata Atha Al-Khurasani, hamba yang sujud bagi Allah, bila dia sujud dekat satu tempat, tempat tu akan jadi saksi. Itu satu cerita. Yang kedua, dia akan menangis, mengenangkan kita dah tak ada dah kat situ. Kita dah tak sujud dah dekat situ. Itu kita nak. Sebab tu kita disunatkan beralih. Kenapa lepas semayang kat sini pergi beralih semayang sunat kat tempat lain? Kita lalu tengok orang buat gitu dan kita pun buat gitu. Semayang kat sini tiba alih ke belakang. Nak semayang sunat ke belakang. Semayang kat situ je lah. Buat penat je pergi belakang, pergi tepi, pergi kiri, pergi kanan, pergi depan, pergi belakang. Dah semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib kat situ. Semayang kat situ lah semayang sunat. Dah semayang isyak kat situ, semayang situ lah semayang sunat. Ba'diyah, qabla ba'diyah. Kenapa semayang di tempat lain? Sebab kita nak memperbanyakkan tempat sujud. Lagi banyak tempat sujud, dia akan jadi saksi kita dekat mahkamah Allah nanti. Lagi banyak saksi lagi kita suka. Contoh kita kena masuk mahkamah, kita bawa datang saksi. Seronok. Ni semua saksi saya. Jadi sebab itulah kita disuruh untuk berpindah-pindah sikit, bergerak sikit. Tak banyak pun sikit. Janji tak banyak pun sejengkal je dia. Janji tempat sujud yang berbeza. Sebab dia akan jadi saksi dan dia akan menangis. Bila dia menangis ataupun dia menangisi, kita dah tak ada kat situ kalau mati nanti. Mati baru dia nangis. Tak mati dia tak nangis lah. Cuma tempat tu akan menangis dah. Sebab dia kata tak ada peluang dah aku, dia tu nak sujud kat tempat aku sebab dia dah mati. Bila kita ni ditangisi, ada satu kisah yang mana ada satu jenazah lalu depan Nabi. Para sahabat semua puji jenazah tu. Bagus dia ni, bagus dia ni, bagus dia ni, bagus ni. Nabi kata wajib, wajib, wajib. Gitu je Nabi kata. Selang berapa lama, lalu balik jenazah yang lain pula. Sahabat yang keliling duk main kutuk. Dia tak ada. Okey, selamat kampung kita. Dia kata gitu. Duduk kutuk. Teruk dia ni. Teruk dia ni. Duduk bercakap. Nabi kata wajib, wajib, wajib 3 kali. Kemudian sahabat tanya, apa? Wajib, wajib, wajib. Tadi wajib juga. Kata kita puji jenazah tu wajib pula. Jenazah lain yang jahat ni kita keji, wajib juga. Apa wajib-wajib ni? Maka Nabi jawab, hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Sayyidina Umar yang tanya. Nabi jawab, orang yang kamu puji sebagai baik, maka wajib syurga bagi dia. Wajib syurga bagi dia. Sebab kau cakap dia baik. Sebab kau akan jadi saksi nanti. Nah, kau cakap dia baik, syurga. Nanti kau akan jadi saksi. Wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar. Yang kau keji-keji tadi, aku cakap wajib, wajib, wajib juga tadi, wajib neraka. Kenapa pula? Engkau akan jadi saksi juga nanti. Jadi antum syuhadaullahi fil ard. Kamu sekalian semua makhluk yang dekat bumi ni akan jadi saksi di antara kita. Termasuklah sejadah, simen, apa yang kita sujud, semua akan jadi saksi pada kita. Kalau dia menangisi kita, macam mana para sahabat tadi menangisi seorang sahabat yang baik tadi, maka Nabi kata wajib, 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 iaitu wajib syurga. Sebab tu kita alih-alih bila dia tangisi, maka kita ni ditangisi oleh penduduk dunia ketika kita meninggal, ketika kita mati, maka wajib, wajib, wajib syurga. Sebab tu kita buat gitu. Sebab tu, dan ada juga, kalau saya tak tahu dia amal kat sini ke tidak, di belah Selangornya tak apa-apa nak amal dah, kena cari belah-belah pendalaman baru ada amal. Bila ada jenazah, sebelum kita nak sorong pula masa angkat tu, ada seorang akan cakap, apa anda kata dengan ini mayat? Apa anda kata dengan ini mayat? Kat sini ada. Lepas tu akan jawab, baik, 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 ahli sa'adah, ahli jannah. Yang menjawab tu sini ada. Pernah dengar? Pernah kot? Tak pernah dengar? Ada yang tak pernah dengar. Baik, baik. Pernah dengar? Tak pernah juga. Ada yang angguk, ada yang pernah dengar. Cuma kat sini tak laku lah kot kan? Tak ada orang buat. Kenapa kata gitu? Sebab tu lah. Apa salahnya? Tapi sebelum tu kena bagi tahu dulu, dia tu betul baik ke tidak? Yang kedua, kita kenal tak dia?
Kalau kita tak kenal dia, kita cuma datang singgah semayang, tengok-tengok ada sembahyang jenazah, sembahyang jenazah sekali, baru nak usung, tiba-tiba apa anda kata dengan ini mayat? Imam kata. Tiba-tiba dia datang singgah semayang, tak kenal pun. Baik, oh tak boleh. Mana boleh? Kau tak kenal dia. Itu dia panggil saksi dusta, saksi palsu. Yang kita kenal dia okey, oh baik, tak ada kacau orang apa. Baiklah tu, cakaplah baik. Mudah-mudahan dengan kita cakap syurga bagi dia. Masalah cakap baik je pun. Cakap baik, ahli sa'adah, orang yang bergembira, ahli syurga lah kena kita. Ahli jannah. Tu memang ada, setengah-setengah tempat ada. Dia akan kata baik. Tapi setengah orang tak bagi. Apa benda ni? Apa masalahnya? Marah sangat apa benda? Sebab daripada hadis tadi lah. Hadis tadi lah. Bila ada orang tanya jenazah ni, sebenarnya tak perlu tanya pun tak apa. Tapi tanya pun tak apa. Sebab apa? Kalau tak tanya pun orang akan bercakap juga. Dia tu tak ada, teruk lah, habis lah masjid kita lepas ni, surau kita lepas ni habis lah. Dia ada je benda hidup ni. Lepas ni azan payah. Sebab apa? Kita punya lah susah nak cari orang azan. Dia je nasib baik azan. Habis sekarang dia dah meninggal, habis lah. Orang akan bercakap juga. Benda baik lah tu, walaupun tak perlu tanya. Tapi kalau setakat nak tanya, tanya je lah, apa masalah. Jangan keras-keras sangat. Jadi sebab tu bila kematian berlaku, cakap yang baik-baik, jangan cakap yang buruk-buruk. Cakap yang buruk-buruk, cakap yang baik-baik saja. Tapi jangan melampau-lampau pula kan. Yang cakap yang baik-baik aja. Sebab orang yang menangisi ni, tempat tu akan menangisi. Jadi kalau orang yang menangisi pemergian seseorang itu, wajib baginya syurga. Sama lah juga, syaratnya sama juga tadi. Yang pertama akidah. Kalau tidak, dia orang kafir, semua orang sayang dia, kematiannya ditangisi. Contohlah, dia baik, dia buat banyak orang kafir baik aja. Ada orang kafir seorang tu, dia ada ambulans tak silap. Ambulans dia free je, ataupun bayar RM1 tak silap. Sebab nak cari ambulans kan lambat. Jadi call dia dulu belah pantai barat lah sana lah, Selangor ada. Dia memang gitu, ada. Jadi kalau kata nak pakai apa-apa ambulans ke apa ke, call dia lagi cepat daripada ambulans hospital. Tapi orang kafir, dia tak kira, semua tolong. Malah dia banyak tolong orang Melayu. Jadi bila dia mati, tak boleh buat apa. Kalau mati dalam keadaan dia kafir, tak masuk Islam, tak boleh buat apa. Sama akidah nombor satu juga. Dan sabda Nabi SAW, bermula mereka yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, niscaya kelepasanlah daripadanya sanggupan Nabi SAW. Maksudnya sanggupan ni, kelepasan tu maksud Nabi tak nak peduli kat dia, Nabi tak nak tolong kat dia, Nabi tak nak bagi syafaat kat dia. Nabi tak sanggup, Nabi kata, sebab dia tak sembahyang. Jadi sedangkan kita sangat perlukan Nabi di padang mahsyar nanti untuk mendapat keistimewaan Nabi, syafaat Nabi ketika di padang mahsyar, supaya kita dapat berlepas diri daripada neraka dan kesusahan padang mahsyar. Sangat kita nak syafaat Nabi, sangat kita nak kabel waktu tu lah betul-betul nak pakai kabel. Dekat atas dunia ni jangan seronok sangat pakai kabel. Nak masuk tender masuk apa kan, pakai kabel dia boleh dapat, sedangkan tak kerja tak reti. Sebab kabel besar. Yang kita nak kabel sebenar-benarnya dekat padang mahsyar, kabel kita Nabi. Sebab apa dapat? Nabi dah janji umat dia nanti, walaupun terakhir, umat terakhir kita ni, umat yang awal-awal Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, semua ada umat dia. Dah berapa lama dah duduk alam barzah, duduk dalam alam kubur, berapa lama dah. Sepatutnya bila di padang mahsyar, mereka lah akan bicara dulu. Sebab diorang mati lama dah, berapa ribu-ribu tahun dah. Kita ni baru aja. Jadi bila logiknya kita lah yang last, mereka yang awal. Tapi kabel Nabi punya pasal, kita nombor satu. Semua umat yang lain beratur belakang, potong queue. Masa ni nak pakai kabel. Itu baru satu, banyak lagi kabel yang lain yang kita nak, syafaat Nabi yang kita nak. Bila tak cukup pahala, Nabi tambah. Tak aci apa, aku ada kabel. Masa tu boleh pakai kabel, tu bagi syafaat. Sekarang ni hati-hati pakai kabel, berdosa nanti kan.
Tapi kalau dekat sana kita memang nak kabel. Sebab memang Allah bagi kelebihan. Allah bagi kelebihan dekat Nabi kita. Jadi tiba-tiba Nabi kata, oh sorry. Dia sorry, aku tak kenal. Macam mana? Sedangkan kita nak minum dekat telaga Kausar Nabi, kita nak minum kat haud kolam Nabi. Tiba-tiba Nabi tak kenal. Kenapa Nabi tak kenal? Sebab tak semayang. Masa tu menyesal lah. Dan sabda Nabi SAW, oi, panjangnya. Sikit lagi. Yang ni panjang lah. Dan sabda Nabi SAW, 5 sembahyang difardukan dia oleh Allah atas segala hambanya. Maka mereka yang menunaikan dia bagi segala waktunya adalah nur baginya dan tanda pada hari kiamat. Dan mereka yang meninggalkan dia diseksakan dia serta Fir'aun dan Haman. Yang ini akan datang lah. Cerita ni panjang. Sebab apa cerita ni? Ini ada hadis juga. Dan sabda Nabi SAW, 5 sembahyang difardukan dia oleh Allah atas segala hamba. Maka mereka yang menunaikan dia bagi segala waktunya itu adalah nur dan tanda pada hari kiamat. Dan mereka yang meninggalkan, mereka yang tak sembahyang, diseksa dia serta Fir'aun dan Haman. Hadis ni sebenarnya panjang juga. Dan ada tambahan, boleh dobek kat situ kita akan sambung akan datang. Apa dia, macam mana hadis dia? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lam nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Itu hadis dia. Tapi dan sabda Nabi terjemahan tu Fir'aun, Haman, tu je ada. Jadi boleh tambah Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Saya kata panjang. Empat cerita. Kenapa Nabi kata orang yang tak sembahyang duduk dengan Fir'aun, duduk dengan Haman, tambah lagi duduk dengan Qarun, tambah lagi duduk dengan Ubay bin Khalaf? Kenapa tak duduk dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Kenapa 4 orang ni? Cerita setiap satu ni panjang. Setiap satu cerita tu panjang. Jadi kita akan bahas hadis ni, 4 orang ni pada masa akan datang. Cerita berkaitan dengan Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Panjang cerita. Ayatnya pendek, hadis ni panjang sebenarnya. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Tanda. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah.